Tak apa, tak apa, tak apa. Selamat. Baik. Okay, ya, siapa yang baru masuk, sekarang ni buka buku teks, muka surat 23, muka teks jilid 2. Okay, saya akan paparkan buku teks dekat skrin awak sekarang. Macam biasa, kalau tak nampak muka buku teks saya, kalau tu awak pinkan. Dan sepatutnya boleh keluar dah ni. Alright. Saya besarkan skrin ini. Baik. Penyelesaian masalah bermaksud ialah kita mengira wang yang kita belanjakan. Penyelesaian masalah ni berlaku sehari-harian dalam kehidupan harian awak. Terutamanya melibatkan wang lah. Bila awak berurusan dengan wang, akan berlaku beberapa masalah. Masalah ni bukannya masalah besar pun. Masalahnya ialah untuk mengira berapa yang awak kena bayar, berapa yang awak baki yang awak dapat selepas awak bayar kan. Itu adalah penyelesaian masalah melibatkan wang. Okey, tengok kawan-kawan awak ni dia pergi ke kedai alat tulis. Dia pergi ke kedai alat tulis dan mereka membeli beberapa jenis alat tulis untuk digunakan. Baik, kalau kat sini sebelah kanan ni awak lihat ada papan tanda harga. Papan tanda harga. Okey, yang ni ialah pengasah pensel, 60 sen harganya. Pengasah pensel berharga 60 sen. Saya dalam kelas dah bagi tahu kan. Bukannya pengorek pensel. Kita kat Johor ni biasa, kat Johor, kat Melaka, orang sebut pengorek kan. Sebenarnya pengasah pensel. Okey, pengasah pensel ni berharga 60 sen. Oh, mahalnya. Okey, pembaris ini berharga 50 sen. Pemadam berharga 30 sen. Manakala pensel berharga 30 sen. Maksudnya setiap unit barang ni itulah harga dia satu-satu. Satu pengasah pensel 60 sen. Okay, sebatang pembaris 50 sen kan. Sebuah pemadam 30 sen dan sebatang pensel 30 sen. Jadi itu harga dia. Jadi sebelum beli barang penting untuk awak tahu harganya. Kalau kedai tu tak letak tanda harga, kedai tu salah. Biasa kita akan lihat ada tanda harga, ada label kecil pada alat-alat tu untuk memudahkan awak mengira. Kan kadang-kadang kita pun nak tahu kan duit yang kita bawa tu cukup ataupun tidak. Kadang-kadang duit tak cukup nak beli barang-barang kan. Jadi kita kena kira dulu, tahu harga barang. Baru kita tahu duit kita cukup ataupun tidak. Okay, kita tengok kawan awak ni, Kim. Kim dia membeli sebatang pembaris dan sebuah pemadam. Sebatang pembaris dan sebuah pemadam. Kira jumlah harga. Jumlah. Kat sini kata kunci dia ialah jumlah. Maksudnya berapa harga kedua-dua alat tulis tu. Kita kena tambahkan. Sebab tu ada operasi tambah dekat sini. Jadi sebatang pembaris berharga 50 sen. Manakala sebuah pemadam berharga 30 sen. Sebab tanda harga dia kat sini ni. Dia dah tulis dah. Pembaris 50 sen, pemadam 30 sen. Jadi ayat matematik dia ialah 50 sen tambah 30 sen. Sebab dia kita nak kira ni berapa yang kita kena bayar. Okey, terdapat dua cara. Terdapat tiga cara. Cara pertama kita guna bentuk lazim. Bentuk lazim ni kita biasa buat. 50 sen tambah 30 sen. Tambahkan dari atas ke bawah. Dapatlah 80 sen. 80 sen. Ya. Okey. Cara dia sama macam kita buat dengan bentuk lazim sebelum ni. Cuma perbezaan dia bila kita masuk tajuk wang, kita kena tulis sen ni. Sen ni jangan tinggal. Sen ni adalah unit untuk wang. Baik. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua ialah kita kira terus duit shilling. Duit shilling kat sini. Okey. Pembaris harga dia 50 sen.
Pemadam harganya 30 sen. Jadi sekeping wang shilling 20 sen, sekeping wang shilling 10 sen. Jadi ini adalah 30 sen. Lepas tu kita kira terus, bilang terus 50 sen, 70 sen, 80 sen. 80 sen yang kena bayar. Baik, cara yang ketiga menggunakan sempua. Sempua Saya besarkan sempua ni. Okey. Pembaris berharga 50 sen. Jadi manik atas diturunkan. Jadi ini 5. Kan titiknya dekat sini. Titik ni membezakan ringgit dengan sen. Kalau saya tulis menggunakan nombor dekat sini. Okey, ni titik. Titik dekat situ. Jadi sini sifar, sini 5 dan sini sifar. 50 sen. Jadi 50 sen ni boleh juga ditulis macam ni. Ini adalah 50 sen. Bukan 50 ringgit ringgit tak sebut. Sebab ringgit kat sini sifar. Ringgit ialah sifar. Jadi yang belakang ni aja, belakang titik ni ialah 50 sen. Okey. Jadi kita boleh juga tulis 50 sen. 50 S-E-N. Jadi kedua-dua ni sama. Sama, tapi kebiasaannya awak akan nampak orang tulis yang bawah ni, yang ada RM ni. Okey, 50 sen. Kemudian tambah 30 sen. Maksudnya manik bawah ni naikkan 3. 1, 2, 3 yang ni. 3. 1, 2, 3. Jadi 5 tambah 3. Tengok dekat sini. 5, 6, 7, 8. Jadi sini titik. Okey, sini sifar. Sini 8 dan sifar. Jadi 80 sen. Ya. Okey, 80 sen boleh ditulis macam ni atau boleh pun ditulis macam ni, 80 sen terus. Jadi jumlah harga, jumlah bermaksud semuanya sekali berharga 80 sen. Maksudnya 80 sen yang Kim kena bayar. Kim kena bayar 80 sen. Okey. Tengok yang kedua pula. Tengok dekat buku teks awak, muka surat 24. Yang ni kemahiran awak membaca. Saya selalu ulang-ulang tentang membaca ni. Untuk penyelesaian masalah, awak mesti pandai membaca. 1 dan 5 saya rasa semua dah pandai baca perkataan dan juga angka. Kalau kat sini Arisa pula. Arisa ada 55 sen. Fefe ada 25 sen lebih daripada Arisa. Lebih daripada Alisa. Berapa wang Fefe? Berapa wang Fefe? Jadi Fefe ada 25 sen lebih daripada. Maksudnya dia lebih. Bukannya Fefe ada 25 sen je. Tak. Bukan bermaksud Fefe ada 25 sen. Fefe ni ada lebih. Kalau lebih bermaksud kita buat operasi tambah. Tambah. Lebih daripada bermaksud kita tambah. Jadi 55 sen wang Arisa tambah 25 sen. 55 sen tambah 25 sen. Kenapa kena tambah? Sebab kita nak tahu wang Fefe ni ada berapa. Maksudnya wang Fefe ni banyak lah. Dia lagi banyak pada wang Arisa. Sebab dia kata lebih. Lebih daripada wang Arisa. Mesti banyak. Okey, jadi 55 sen tambah 25 sen. Okey, cara pertama ialah bentuk lazim. Kan? Bentuk lazim. Jadi kita susun bentuk lazim secara menegak. 55 sen tambah 25 sen. Macam saya kata, letak macam biasa, cuma ada perkataan sen je dekat belakang. Jadi 5 tambah 5, 10. Jadi sifar dekat bawah, 1 naik atas, 10. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 2, 8.
80 sen. Sama macam contoh yang pertama tadi 80 sen juga. Jadi wang Fei ada 80 sen. Lebih kan? Sebab tu dia kata lebih. Arissa ada 55 sen. Fei ada 80 sen. Bukan 25 sen ni. Tapi kebiasaannya ramai yang akan jawab 25 sen. Lepas tu kita guna duit shilling terus. Pun boleh. 50 dengan 5, 55 ni wang Arissa. Tambah lagi 25 sen. Lepas tu kita kira semua sekali wang shilling ni. Dapatlah 80 sen. Jadi wang Fei ada 80 sen. Kan? Mudah. Okey, tadi kita kira duit shilling, ini kita kira duit kertas pula. Duit kertas pula. Okay, Ravin derma RM5. Derma maksudnya dia masukkan tabung ni. Dia masukkan tabung RM5. Kamal juga derma RM5. Jadi awak tengok dua-dua orang ni dia masukkan dalam tabung wang kertas warna hijau ni. Jadi kita tahu wang Malaysia warna hijau ialah wang kertas RM5. Kira jumlah. Masih lagi jumlah. Okey. Jadi jumlah maksudnya kita tambah. Tambah. Tadi lebih daripada kita tambah, jumlah pun kita tambah. Jadi RM5 tambah RM5. Senanglah awak kira kan. Tak payah pakai bentuk lazim pun awak pandai kira. 5 tambah 5, RM10. Macam ni. RM5 tambah RM5, RM10. Jadi jumlah yang mereka berdua masukkan dalam tabung masa Bang J ni ialah RM10. Okey, tadi semua kita buat tambah pula. Sekarang ni kita kira tolak pula. Sebab tolak ni yang selalu berlaku. Kan sebab awak biasa awak bayar, awak semua bayar, lepas tu awak dapat duit baki. Kan? Maksudnya kat situ berlaku operasi tolak. Orang yang yang jaga kat kaunter tu, cashier tu kan, dia kira masuk mesin, dia kira pakai mesin cashier tu, mesin wang tu. Lepas tu dia bagi awak duit baki. Okey, sebelum tu kita tengok harga permainan dan alatan dekat atas ni keychain panda ni berharga RM3 seutas. Yang ni apa ni? Ini macam seruling kan, seruling permainan berharga 90 sen. Okey, pelekat. Ni stiker ramai. Kalau masa kat sekolah itu ramai yang beli stiker tampal kat semua tempat kan. Habis penuh dia punya buku dia. Berharga 70 sen sekeping. Botol air berharga RM5. Satu botol air ni RM5 mahal sikit lah. Botol air kan. Lepas tu topi berharga RM6 untuk setiap topi. Baik. Kita tengok masalah yang timbul dekat sini. Farah ada 80 sen. Farah ni awak anggap diri awak lah. Dalam poket ada 80 sen. Dia beli sekeping stiker. Sekeping pelekat. Jadi pelekat ni berharga 70 sen. Okay. Kira baki. Kira baki. Jadi baki bermaksud berapa yang Farah akan dapat balik selepas dia bayar. Maksudnya dia bayar dapat duit balik berapa. Tu baki Jadi mula-mula dia ada 80 sen. Lepas tu dia bayar untuk beli stiker ni 70 sen. Jadi 80 sen tolak 70 sen. Jadi wang baki ni mesti dapat sikit kan. Jadi 80 sen tolak 70 sen mudah. Baki dia 10 sen. Sifar tolak sifar, 8 tolak 7, 1. 10 sen. Kalau guna abakus atau sempua, asalnya ada 80 sen, 5, 6, 7, 8, 80 sen. Tolak 7. Jadi kalau tolak, kita buang manik-manik tu. Buang 5 yang atas, buang 2 yang bawah. Sebab kita nak buang 7 kan. 5, 6, 7. Jadi yang tinggal 1 manik dekat sini. Jadi 1 sifar. 1 sifar. Jadi 1 sifar ialah 10 sen. Ni 1
Sini sifar. Jadi 10 sen. Jadi baki wang Farah, baki ni berapa yang dia dapat balik? Ialah 10 sen. Baki. Okey, beza. Beza pun tolak juga. Tolak. Maksudnya harga kicin dengan harga topi. Okey. Harga kicin RM3, harga topi RM6. Kau tengok dekat atas ni. Jadi janganlah 3 tolak 6, tak boleh. Sebab kita nak kira tolak kan. Tolak besar, tolak kecil. Jadi 6 tolak 3. Jadi RM6 tolak RM3. Dapatlah RM3. Kalau guna garis nombor kita gostan. Ya, 6, 5, 4, 3. Sebab tolak RM3 kan. So kita gostan RM3. Dapatlah RM3 dekat sini jawapan dia. Okey, itu beza harga. Baik, saya tak nak ambil masa yang lama dekat sini sebab nanti kan tak sempat nak buat tutorial. Jadi kita buat tutorial dekat sini. Supaya awak lebih faham. Baik, kita pergi ke tutorial. Okey, kita pergi dekat muka surat 29. Semua buka muka surat 29 yang ada gambar orang penjual makanan ni. Dah. Okey, dah. Okey, sekarang ni kita seolah-olah nak berbelanja. Kita nak berbelanja, nak beli makanan ni. Bayangkan, kita nak berbelanja, nak beli makanan. Kat atas meja ni macam-macam makanan ada. Ada minuman dan makanan. Okey, ada ais soya. Ais soya berharga 80 sen secawan. Murah lah, biasa RM1 kan. Ais soya harga 80 sen secawan. Lepas tu makanan pula ada donat. Donat 50 sen untuk satu donat. Burger RM2 untuk satu burger. Ada kek RM1 untuk satu kek. Lepas tu waffle. Waffle ni dia buat dalam bungkusan. Sebungkus harganya RM3. Okay, karipap, sekeping karipap berharga 40 sen. Manakala ayam goreng. Ayam goreng berharga RM2 untuk setiap seketul ayam goreng. Bukannya satu dulang ni RM2. Okay. Baik, kita tengok satu persatu soalan dia. Yang pertama saya nak tanya dulu operasi dia apa. Lepas tu kita akan kira. Okay, tengok A. Katalah awak nak beli satu donat dan satu karipap. Berapa jumlah harga satu donat dan satu karipap? Okey. Saya nak tanya operasi dulu. Ini adalah operasi tambah ke tolak? Tambah. Kita nak tambah ke tolak? Tambah. Tambah ke tolak? Tolak. Ada yang tolak, ada yang tambah. Okey, tengok dalam ayat ni. Berapa jumlah harga satu donat dan satu karipap? Ada satu kata kunci dekat situ. Iaitu jumlah. Ingat. Ni kata kunci ni. Jumlah. Okey, jumlah adalah operasi apa? Siapa ingat? Tambah. Ya, tambah. Jumlah ialah operasi tambah. Jadi ingat setiap soalan ataupun cerita matematik dia ada satu kata kunci. Kata kunci ni bermaksud panduan awak. Nak tahu awak kena tambah ke awak kena tolak. Itu panduan dia. Dia tak cakap tambah, dia tak cakap tolak, dia bagi perkataan lain. Iaitu jumlah. Okey, jadi jumlah harga satu donat dan satu karipap. Cuba awak kira sekarang berapa jumlah dia. Lepas tu type dekat chat. Saya nak tengok jawapan dekat chat. 90 sen. Tulis dekat chat. Saya nak tengok. Type. Okey, dah ada jawapan 90 sen.
Ya, betul. 90 sen. Saya ada typo lagi. Salah eja. Tak apa. 90 sen. 30 sen? Macam mana dapat 30 sen? Satu donat 50 sen. Satu kari pap 40 sen. Jadi ayat matematik dia, saya tulis dekat sebelah ni ialah 50 sen tambah 40 sen. Ini ayat matematik dia. Jadi jawapan dia betul. Siapa jawab 90 sen tu? Betul lah, 90 sen. Dia tak payah buat bentuk lazim pun awak boleh mengira kan. Bukan 30, 90 baru betul. Ya. Okey, kita tengok B pula. Okey, dah. Habis yang A tadi A dah habis. Okey, saya nak tengok jawapan 90 ada sen tu, S-E-N. Sebab kita buat tajuk wang kan. Tajuk wang mesti ada sen, mesti ada ringgit Baik, kita tengok B pula. Jangan kira dulu kita nak tentukan operasi dulu. Kira beza harga satu ayam goreng dengan satu kek. Kira beza harga satu ayam goreng dengan satu kek. Okey, ini operasi tambah ke operasi tolak? Tolak. Kenapa awak kata operasi tolak? Sebab ada beza. Ya, pandai. Sebab ada beza. Tadi yang atas tadi jumlah kan? Jumlah tambah. Kerana ada perkataan beza. Jadi beza adalah operasi tolak. Beza adalah operasi tolak. Jadi harga satu ayam goreng dengan satu kek. Berapa beza dia? Okey, kira sekarang lepas tu tulis dekat chat. Kira berapa beza satu ayam goreng dengan satu kek. Ayam goreng berharga RM2, kek berharga RM1. Alamak, lajunya Danisha. Dia pertama sekali. Betul. Ramai jawab betul Ni cerita Upin Ipin lah. Ayam singit kan. Okey. 1 sen. Takkan 1 sen. Ya, jawapannya ialah RM1. Kalau ringgit, RM dekat depan bukan RM dekat belakang. RM mesti dekat depan. Yang buat RM1 tu betul. Kalau 1 RM salah. R dengan M mesti huruf besar dan rapat dengan nombor 1 tu. Betul, tahniah. Siapa yang jawab tu maksudnya RM2 tolak RM1. Ya, jangan jarak bila nak tulis nombor. Ya, betul. RM dengan 1 tu rapat. Jadi ayam goreng RM2, kek RM1. Jadi RM2 tolak RM1. Tinggallah RM1 juga. Jadi kalau saya tulis ayat matematik dekat sebelah ni. Ni ayat matematik dia. RM2 RM2 tolak RM1. Itu ayat matematik dia. Jadi RM2 tolak RM1 mudahlah. RM1. Okey, kita tengok C pula. C. Okey, Sarah ada RM3. Sarah ada RM3. Dia beli 1 burger. Kira baki wang Sarah. Okey, ini operasi apa? Tambah ke tolak? Tolak. Sarah ada RM3. Dia beli 1 burger. Baki wang Sarah. Tambah ke tolak? Tolak. Tolak. Okey, kenapa tolak? Sebab dia beli barang. Tolak. Sebab
Dia beli barang dan sebab ada perkataan baki. Perkataan baki adalah untuk operasi tolak. Jadi tolak lah. Okey, Sarah ada RM3, dia beli satu burger. Kira baki wang Sarah. Okey, kira sekarang. Berapa baki wang Sarah? Oi, laju semua. Sebab kiraan dia senang kan. Duit dia tak banyak. Jadi awak tak payah buat bentuk lazim pun tahu dah. Okey, Ariana Delisha, ringgit dekat depan ringgit baru nombor 1. RM tu baru nombor 1. Jangan 1 RM. Kita sebut je 1 ringgit. Tapi ringgit letak dekat depan sebab itu adalah mata wang kita. Betul, jawapan dia 1 ringgit. Okey, jadi kalau saya tulis ayat matematik untuk soalan C ni. Dah start. Okey. Dia ada RM3. Lepas tu dia beli burger, kita tolak RM2. Tinggallah RM1. Kan? Okey. Baik, kita tengok Kim pula. Kim. Nombor D. D Kim ada 50 sen. Dia ingin membeli air soya. Kim ada 50 sen. Dia ingin membeli air soya. Berapa lagi wang yang diperlukan? Okey. Duit Kim cukup ke tidak? Tak. Tak cukup kan sebab dia ada 50 sen. Air soya berapa sen? 80 sen. Tak cukup kan? Jadi dah ada jawapan dah. Berapa lagi wang yang diperlukan? 30 sen. Pandai. Boleh. Nak pergi bilik air boleh. Okey. Jadi dia perlukan lagi 30 sen. 30 sen lagi tak cukup. Baik, awak semua tahu kira, saya tahu. Tapi macam mana ayat matematik dia? Okey, ini operasi apa ni? Siapa tahu operasi apa? Tambah ke tolak? Tambah. Tambah ke tolak? Tambah. Jawapan dia ialah tolak. Sebab berapa lagi? Berapa lagi ni ialah tolak. Macam mana kita tolakkan? Harga air ialah 80 sen. Duit Kim ada 50 sen. Okey? Sebab tu operasi tolak. Sebab berapa lagi. Kalau ada berapa lagi ni, ada lagi kan? Itu operasi tolak. Jadi sama dengan 30 sen. Itu yang awak dapat 30 sen tu. Saya tahu awak kira dalam kepala. Oh, tak cukup lagi 30 sen kan. Tapi dalam matematik kita kena ada jalan kerja. Kena ada jalan kerja. Jadi berapa lagi ni ialah operasi tolak. Jadi 80 sen duit harga air soya yang dia kena bayar. Tolak dengan 50 sen duit yang ada dalam poket dia. Okey. Baik. Ramjit bayar RM5 untuk satu waffle. Berapa keping wang shilling 50 sen yang diterima? Okey, yang pertama, kalau dia bayar RM5, kan? Dia bayar RM5, tengok waffle ni. Waffle ni harga je RM3 kan? Berapa baki yang Ramjit dapat? Berapa ringgit? Siapa tahu? Kalau dia bayar RM5, dia beli waffle kan? Dia bayar, dia dapat baki berapa ringgit? RM2. Ya, RM2. Baki dia RM2. Tapi soalan ni, dia tak tanya berapa baki dia. Betul, jawapannya RM2. Ini jawapan baki wang Ranjit. RM2.
Tapi soalan dia ialah berapa keping wang shilling 50 sen? Jadi kalau RM2, berapa keping wang shilling 50 sen yang dia dapat? Kalau RM2. Pandai. 4. Jadi jawapan untuk soalan ini ialah 4. Kalau awak dapat RM2 kan? RM2 ni ialah 4 keping wang shilling 50 sen ni. Saya lukis macam tu je lah. 4 keping wang shilling 50 sen. 4. Siap menjerit lagi Raya kan? 4. Okey. 4 keping. Ya, 4 keping wang shilling 50 sen. Pandai. Dah habis? Oh, dah habis. Alright. Okay, tak apa. Okay, sekarang ni kita dah buat tutorial dan awak pun dah kira semua. Okay, sekarang ni semua buka buku aktiviti. Muka surat berapa? Okay, kita mula dengan muka surat 22. Dah. Dah? Dah. Okay, Belum. kita akan buat sama-sama. Kita akan buat sama-sama. Dah. Dah muka surat 22. Terima kasih Danisha tolong typekan. Dah lama kita tak buat buku aktiviti ni sama-sama buat sama-sama bukan bermaksud kita meniru, kita kira sama-sama. Alright. Muka surat 22 yang ada perkataan selesaikan. Baik. Aktiviti 1 tambah. Okey, tambah Baik, 30 sen tambah 35 sen. Jadi awak kira sekarang, tulis dekat situ. Okey, tak apa. Kita yang pertama ni kita kira sama-sama. Kita kira sama-sama Sifar tambah 5, 3 tambah 3, 6. Lepas tu jangan lupa tulis sen. S-E-N. Sen. Okay, dah kira? Belum. Dah. Sama-sama mengira Okay, 65 sen. Dah, okay. Okay, tengok B pula. Okay, tengok B. Tengok B pula 20 sen tambah 50 sen. Jadi buat bentuk lazim dekat dalam beg, dalam dompet ni. Ni dompet ni. Okay, buat bentuk lazim macam A ni. Macam A. Jadi bentuk lazim kita buat 20 sen tambah 50 sen. Ingat sen tu jangan lupa, lepas tu gariskan. Okey, dah kira dah? Belum. Okey, terus kira 20 sen tambah 50 sen. Sen. Berapa? 70 sen. Ya, 70 sen. Jadi sifar tambah sifar 2 tambah 5, 7. 70 sen. S-E-N kena tulis. Jadi kita tahu, jawapan tu 70 sen. Bukan RM70, bukan 70 minit. 70 sen sebab kita kira wang. Okey. Jawab C dengan D. Jawab C dengan D pula. 13. Okay, C dengan D. Dua-dua buat bentuk lazim dulu dalam dompet ni. Lepas tu dah dapat jawapan, salin jawapan tu dalam kotak. Saya dah tahu 85. Ya, tulis jawapan kat sini. Lepas tu tulis dalam kotak ni 85.
Hilang pula. 8. 8. Nah. 8 tambah 5 jawapannya 13 kan? Ya. $95. Baik, yang C ni 80 sen tambah 5 sen. 5 ni dekat bawah sifar. 5 sen. Jangan awak tersalah tulis dekat bawah 8 pula sebab 5 tu adalah 5 sa. Sa berada dekat sa. Jadi sifar tambah 5, 5. 8 tambah sifar 8. SEN. Dah dapat jawapan, tulis dalam kotak atas ni 85. Alright. Lepas tu yang sebelah ni tadi dah ada dapat jawapan dah 75 sen. Yang D 95. Ya, pandai. 20 sen bila tambahkan garis 5 tambah sifar 5, 7 tambah 2 9 sen. Jadi 95 sen. Okey, 95 sen. Okey, semua dah? Belum. 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 Okey, kejap. Sebab kita nak buat abacus ni pula. Dah cikgu Azli. Okey, kita tengok abacus ni semua. Abacus. Belum. Kita nak tengok pergerakan manik-manik abacus tu. 1, 2, 1, 2 sen. Ni 1, 2, 3, 4 sen. Dah cikgu. Okey, kita tengok abacus ni semua Okey. Kan abacus yang pertama. Ni berapa sen ni? 1 sen. 1 sen? Okey, sini 1, sini sifar. Jadi 10 sen. 10 sebab ni satu manik, ini tak ada manik. Tak ada manik pun. Jadi sifar lah. Okey? Lepas tu yang sebelah ni, kan yang kedua ni, dia dah gerakkan manik kan. Jadi satu ni memang ada kat sini tadi. Asal dia kat sini 1. Jadi yang dia gerakkan ialah yang atas ni. 5, 6, 7. Yang ni memang dah ada siap-siap. Memang dah ada. Jadi tak payah kira. 5, 6, 7. Jadi ini adalah 7 sifar. Jadi 70 sen. Jadi 80. Jadi hasil dia 5, 6, 7, 8. Jadi 80 sen. Jadi kalau kita buat dalam bentuk lazim, 10 sen tambah 70 sen sama dengan Dah yang bentuk lazim pun dah. 80 sen. Macam mana? Okey, 80 sen. Okey, kita buat operasi tolak pula. Jumlah lagi. Okey.
Tak apa, kita buat operasi tolak. Terus kita buat tolak. Yang ni sebagai kerja rumah awak. Okay, tandakan muka surat 23. Ini kerja rumah. Kerja rumah. Okay, kita terus pergi ke muka surat 24 ni tolak. Kita buat sama-sama kita buat sama-sama. Okey, ingat tolak 35 sen. Semua sekali 35 sen. Lepas tu dia potong 5 sen. Bermaksud dia tolak 5 sen Jadi 5 tolak 5 sifar. Ni tolak 5 tolak 5. 3 tolak sifar. Jadi 30 sen. Jadi betul lah. Yang dia tak potong tu ada 30. Ni 20 sen, ni 10 sen. Jadi 30 sen. Okey, tengok yang B pula. Okey, B. Asal dia ada berapa? Berapa sen tu? 70 sen. Ya, 70 sen. Okay, 70 sen. Tolak berapa? Tolak 20 sen. Tolak 20 sen yang dia potong Jadi yang dia tak potong ni berapa ni? 50 sen. Ya, 50 sen. Dah. Ni laju sekejap je. Baik, yang ni pula. Kita selesaikan dalam bentuk lazim 90 sen tolak 40 sen. Okey, kira. Baik. Ni mudah sebab cukup jari. Dia tak payah nak pinjam-pinjam. 50 sen. Ya, 50 sen. Okey, jadi sifar tolak sifar, sifar 9 tolak 4, 5. 50 sen. Baik, D pula. D ni kira betul-betul 80 sen tolak 65 sen. Kira betul-betul. Okey, dah ada yang dapat jawapan? Belum. 75 sen. 75 banyaknya. 25 ke? 25. Kira betul-betul? 5 sen. Berapa? 15 sen. Ada yang jawab betul. Jawapan dia ialah 15 sen. Okey. Jadi tengok siapa yang dapat 25 tu tengok betul-betul Sifar tolak 5. Sifar tolak 5 boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh sebab tak cukup Sifar tolak 5 tak cukup. Jadi dia kena Pinjam kena sebelah. pinjam. Jadi pinjam dengan sebelah.
8 dia akan jadi 7. Ni ingat balik kemahiran ni. Sifar jadi 10. Sebab dia kena pinjam. Okay, 10 tolak 5, 5. 7 tolak 6, 1. 50 sen ni. Jadi 15 sen. Sen macam mana? 15 sen. Cikgu Azdi. Jadi jawapan dia ialah 15 sen sebab kena pinjam. Kena pinjam tu yang kena ingat tu. Macam mana tak beza? Okey, yang bawah ni kira beza. Ingat, beza ialah tolak. Tolak. Jadi awak tolakkan. Buat bentuk lazim kedua-duanya. Buat bentuk lazim kedua-duanya. Jadi 80 sen tolak 60 sen. Lepas tu awak kira. Manakala yang B pula dia ringgit 10 ringgit. Tambah. Kan beza. Beza kan tolak. Kata kunci dia beza. Ni, beza, kira beza. Kan, ingat beza ialah tolak. Bukan tambah, tambah jumlah. Jumlah baru awak tambah. Jadi yang ni mudah sebab 10 tolak 7 ni cukup. Jari awak ada 10. Kan? Boleh terus kira dapat jawapan. Dah siap. Ya. Belum siap. Ya, Okey. Jadi yang kek dengan sate ni bila awak kira 20 sen. 3 ringgit. Yang ni ingat 10 tolak 7 3 ringgit. Okey, jadi muka surat 24 kita dah buat sama-sama. Jadi yang tinggal muka surat 25 ni kerja rumah. Kat 25 ni kerja rumah. Jadi dia sama je. Awak 24 tadi. apa dia? Ya, dah siap. 24 kita buat sama-sama kan? Okay, lepas tu aktiviti 4 ni kerja rumah. Jadi 50 sen tolak 40 sen kira baki. Buat dalam bentuk lazim. Contoh dia dah buatkan untuk awak dah dekat sini. Go Azdi. Alright. Baik. 2 sen. Okey. Jadi itu kerja rumah untuk minggu ini Jadi muka surat berapa tadi? Muka surat 23 dan muka surat 25. 23 dengan 25. Jadi itu untuk minggu ni. Minggu depan kita cuti. Okey?
Boleh? Dah tanda dah? Berapa? Okey, dah tanda. Alright. Jadi itu saja untuk minggu ini, 2 muka surat. Jadi kalau saya rasa saya perlu tambah minggu depan sikit untuk kerja sebagai awak apa bahan belajar awak dalam cuti seminggu tu, saya akan letakkan dalam Google Classroom Okey, jadi saya tak nak ambil masa awak lama sebab saya tahu lepas ni ada lagi kelas online awak kena bersedia kelas online apa bahasa Arab lepas ni Bahasa Arab. Bahasa Arab pun online jadi awak dah kena bersedia. Jadi ada apa-apa nak tanya tak? Ada. Tak ada. Tak ada. Okey. Okey, nak tengok muka-muka ceria pagi ni. Ya, pagi ni ada dalam 24 orang. Itulah saya tahu 24 orang tapi dekat kuis ada 29 orang kan. Mana lagi 5 orang tu tak masuk. Okey, jadi itu saja untuk minggu ni. Jadi saya doakan awak semua dalam keadaan sihat. Okey, ingat cuti bukan masa awak cuti terus. Siapkan kerja rumah. Buka Google Classroom tu, mana yang belum buat, mana yang belum hantar, buat masa cuti ni jaga diri awak baik-baik, stay at home. Okey, kalau tak perlu keluar, jangan keluar. Jaga awak, kita jumpa lebih kurang 10 hari lagi. Alright? Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye semua. Selamat bercuti. Jaga diri baik-baik. Sama-sama. Cikgu, bye. Bye-bye. Bye.